Apa yang ada pada suatu nama, itulah yang sering menimbulkan persoalan kepada orang ramai. Apabila sesuatu istilah dipilih untuk menamakan sesuatu elemen dalam masyarakat, kita sering menyebut dan mengaplikasikan istilah Nusantara dalam kehidupan kita, merujuk kepada rantau kita, budaya kita, dan juga pernah dijadikan kategori genre dalam pertandingan penciptaan lagu popular kita. Indonesia pula telah melangkah lebih jauh ke depan. Mereka telah bersetuju untuk menggunakan nama Nusantara sebagai nama baru ibu negara mereka. Hal ini terjadi setelah parlimen negara tersebut bersetuju dengan pemilihan nama Nusantara. Disebabkan kita berasal daripada rumpun yang sama, kita kerap kali merasakan bahawa Indonesia dengan kita tidak jauh berbeza. Dikenali dengan negara Muslim yang terbesar di dunia, Bandar Jakarta sangat terkenal sebagai ibu negara Indonesia serta telah dinobatkan sebagai bandar terbesar di Indonesia. Lagi-lagi apabila penerimaan dan layanan yang terbaik diberikan kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, semasa beliau membuat lawatan rasmi pertama beliau di Indonesia. Sambutan terhadap Perdana Menteri Malaysia sangat luar biasa dan yang paling utama telah membuka rangka serta jalan baru kerjasama Malaysia-Indonesia untuk mengukuhkan hubungan terutama dalam bidang ekonomi. Kenapa nama Nusantara terpilih? Jika anda kenang kembali apa yang pernah diperkatakan tentang Jakarta, sudah pasti anda mengetahui berkenaan masalah yang sedang dihadapi oleh ibu negara Indonesia itu, yang mana Jakarta sedang berdepan ancaman tenggelam disebabkan kelemahan struktur tanahnya. Bandar tersebut mempunyai sejarah yang panjang, bermula sejak tahun 4 sebelum Masihi lagi, di mana Jakarta terkenal sebagai sebuah bandar pelabuhan yang dipenuhi masyarakat beragama Hindu. Pernah dikenali dengan beberapa nama seperti Sunda Kelapa, Jayakarta dan Jajakarta sebelum ianya digelar Jakarta. Bandar ini pernah melalui penjajahan Belanda dan Jepun sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan mereka. Kajian yang telah dijalankan mendapati 95% daripada keseluruhan bahagian utara Jakarta bakal ditenggelami air pada tahun 2050. Setiap tahun, tanah Jakarta didapati mendap sehingga 10 inci. Bahagian utara Jakarta yang berisiko tinggi telah pun mendap sedalam 2.5 meter dalam tempoh 10 tahun dengan purata 1 ke 15 cm semenjak 2008. Dikabarkan, Bandar Jakarta mengalami situasi demikian disebabkan oleh muka bentuk bumi asalnya yang sebenarnya adalah kawasan paya. Struktur bandar tersebut yang sangat bergantung dengan kekukuhan tanahnya diburukkan lagi oleh kegagalan kerajaan Indonesia membekalkan sistem air yang sempurna. Pada 18 Januari 2022, Parlimen Indonesia bersetuju secara rasmi dengan rancangan mega untuk membuka sebuah bandar baru bagi menggantikan Jakarta sebagai ibu negara baru Indonesia. Terletak di Kepulauan Borneo, khususnya kawasan di antara Penjam Pasir dan Kutai Kartanegara, Kalimantan. Kawasan seluas 180,000 hektar telah digazetkan sebagai tapak asas Nusantara. Ketika ini, dia didiami oleh 900,000 orang penduduk. Rancangan Indonesia memang besar sekali skalanya. Nusantara dirancang dengan bajet 135.96 bilion ringgit Malaysia, yang mana ia bakal menempatkan keseluruhan pusat pentadbiran Indonesia selain menempatkan lebih 1.5 juta orang penjawat awam. Projek Nusantara pula dijangkakan akan mengambil kira-kira 10 tahun untuk dibangunkan, menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara terbaru menjalankan usaha memindahkan ibu negara mereka selepas Myanmar. Malaysia tidak dikira kerana Putrajaya hanyalah pusat pentadbiran dan Kuala Lumpur masih kekal sebagai ibu negara. Perpindahan ibu negara Indonesia ini bakal memberi manfaat yang besar kepada Malaysia, terutama dalam hal kerjasama ekonomi dan perdagangan. Melalui kerjasama ini, aktiviti import dan ekspor akan menjadi lebih rancak
selain aktiviti pelaburan dari kedua-dua negara tersebut. Secara tidak langsung, hal ini juga akan membawa peningkatan dalam jaringan transportasi antara Malaysia dan Indonesia. Namun perlu diingat bahawa manfaat ini hanya akan dicapai jika kedua negara dapat bekerjasama dengan baik dalam mendukung projek usaha Nusantara ini. Nusantara dalam sejarah lama Indonesia. Istilah Nusantara walaupun cukup dikenali sebagai istilah am, mempunyai misteri yang tersendiri sehingga ramai di antara kita sukar untuk benar-benar mampu menjelaskan maknanya. Berdasarkan kajian sejarah yang telah dijalankan, Nusantara dibentuk dari gabungan dua istilah, iaitu Nusa yang bermaksud pulau dan juga istilah antara. Dalam erti kata lain, Nusantara juga boleh membawa makna antara pulau. Antara teks-teks rasmi zaman lampau yang menggunakan istilah ini melibatkan aku janji Perdana Menteri Kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada, kepada ketuanya Ken Arok pada tahun 1334. Dalam teks tersebut yang terkandung di dalam dokumen lama Jawa Paranton, Patih Gajah Mada menamakan beberapa buah kerajaan dalam rantau Nusantara sebagai antara kerajaan yang perlu ditundukkan bagi memastikan kuasa pemerintahan Ken Arok terus tersebar. Selain itu, satu lagi koleksi dokumen popular dalam ilmu persuratan Melayu dinamakan Surat Beriluminasi Raja Nusantara dipercayai diterbitkan sekitar penghujung abad ke-18. Apa yang kita tahu, penggunaan istilah ini sangat meluas, tetapi maknanya boleh dibeza-bezakan, tidak tetap hanya kepada satu makna semata-mata serta longgar daripada segi hukum penggunaannya. Oleh kerana itulah, banyak pendapat ahli kaji sejarah menyifatkan Nusantara adalah satu istilah yang boleh mencerminkan konsep Nusantara sebagai idea lama negara gergasi rantau kita. Dalam sejarah yang juga melibatkan individu dari negara kita, beberapa tokoh-tokoh politik era sebelum kemerdekaan Indonesia dan Malaysia telah cuba menyatukan kedua-dua negara dalam konsep kenegaraan yang dinamakan sebagai Negara Nusantara, hasil gabungan kembali Indonesia dan Tanah Melayu. Selain nama Nusantara, wujud juga cadangan untuk negara itu dinamakan sebagai Melayu Raya atau Indonesia Raya. Antara nama-nama yang menggerakkan usaha ini adalah tokoh muda terkenal negara kita, iaitu Ibrahim Yaakob dan Muhammad Hatta, serta Soekarno yang akhirnya naik menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Konsep yang dibawakan kumpulan anak muda ini dimaktubkan dalam satu persidangan yang diadakan di Taiping, Perak pada tarikh di antara 12 atau 13 Ogos 1945, beberapa hari sebelum Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia daripada Belanda. Ibrahim Yaakob merupakan antara individu yang paling lantang, mahu menyatakan lebih 65 juta penduduk kedua-dua buah negara di bawah satu panji, iaitu Panji Melayu, mengajak agar masyarakat ketika itu bersatu menggunakan hanya satu konsep bangsa, satu bahasa dan satu negara. Namun, idea untuk mewujudkan negara Nusantara ini akhirnya ditamatkan pada dekad 1960-an selepas Sabah dan Sarawak memilih untuk diintegrasikan ke dalam Persekutuan Malaysia, membina tembok di antara dua masyarakat yang dulunya hidup bersama. Adakah penamaan ibu negara Indonesia ini sebagai Nusantara akan memulakan lagi satu perubahan berbeza dari segi geopolitik serantau Malaysia dan Indonesia, membangkitkan kembali idea-idea asal masyarakat kita? Sama-sama kita nantikan.